Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Haji Hamid selaku orang yang menguruskan kehadiran saya kemari, ustaz-ustaz, tuan guru, ustazah-ustazah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama dengan tuan-tuan pada malam ini untuk kita membicarakan satu tajuk yang mana tajuk ini penting dan banyak kali dah saya bercakap. Jadi mungkin ada yang tidak berkesempatan untuk tengok rakaman-rakaman di YouTube kan. Jadi Baitul Ilmi minta untuk saya bercakap tentang hadis palsu ni. Dan seperti mana yang tuan-tuan tahu, suara saya okey belakang? Boleh dengar? Okey lah suara? Boleh. Seperti mana yang tuan-tuan tahu, dalam 2-3 hari ni saya kena tekan teruk juga. Sampai terpaksa keluarkan sijil. Ada orang dia kata, ini semua nak bangga diri. Tuan-tuan, Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, kata Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amara an-nas amarahum bima yutiqun faqalu ya Rasulullah lasna ka hayatik laqad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi. Faqala inna a'lamakum billah wa atqakum lahu ana. Atau kama qala. Kata Aisyah, manusia di zaman Nabi ni bila dia suruh manusia, suruh sahabat melakukan sesuatu ibadat dalam agama ni, dia akan bagi satu perintah yang mereka mampu buat. Sehingga orang di zaman sahabat ni mengatakan, lasna ka hayatik, ya Rasulullah, kami bukan macam kamu, yang mana kamu ini Allah telah ampunkan dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Kami tak macam kamu, kami dosa banyak. Secara indirect, secara tidak langsung, sahabat minta satu ibadat yang susah, yang lebih ekstrim, yang lebih thrill, yang lebih mencabar. Sebab bila Nabi suruh buat sesuatu, dia orang mampu buat, tak rasa susah lah. Kata Aisyah, faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah, hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhi, sehingga nampak kemarahan di muka Nabi. Faqal, dan Nabi bersabda, inna a'lamakum billah, sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah, orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kamu adalah aku. Tuan-tuan, ni bangga diri ke? Nabi bangga diri ke dalam hadis ni? Nabi tak bangga diri. Tapi Nabi nak bagi tahu kepada orang yang tak jelas, aku yang paling tahu tentang Allah dan aku yang paling bertakwa. Jangan buat lebih daripada apa yang aku ajar. Hari ini orang petikai kita. Dia kata kita tipu masyarakat. Bila ada PhD, dah lah PhD satu tesis. Kaji pula seorang tokoh. Dia ingat kita buat PhD, kita tak ambil subjek.
Jordan 14 subjek, 2 tahun dengan subjek. Sebelum pergi PhD, rambut lebat. Sekarang rambut gugur. Banyak. Sebelum pergi PhD, uban tak ada. Balik uban banyak lah. Yang dia kata senang ada PhD, saya kata pergi buat PhD kat Jordan. Pergi buat. Kalau senang, buat 2-3. Kita bukan nak kata kita hebat, tapi kita rasa dah. Kalau orang tanya saya, nak buat lagi satu PhD? Saya bagi beasiswa penuh, buat PhD satu lagi. Di Jordan, saya kata cukup. Pernah menyesal pergi. Nak patah balik tak boleh. Tuan-tuan, hadis palsu ini, kita masuk tajuk lah. Hadis palsu ini adalah hadis dusta yang disandarkan kepada Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan agama ini apabila Allah Ta'ala mengekalkan keaslian agama. Macam mana agama itu nak dikekalkan? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan zikir, kami menurunkan Al-Quran, kami menurunkan ajaran agama, dan kami yang akan pelihara. Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab dia Qawaidut Tahdith, dia kata ayat ini walaupun secara langsung menunjukkan bahawasanya Allah memelihara Al-Quran daripada sebarang penyelewengan, ia juga bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala akan pelihara hadis dengan ayat yang sama. Kenapa Allah Ta'ala sebut inna nazzalna nahnu nazzalna dhikra. Allah Ta'ala sebut zikr. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wa anzalna ilaika dhikr litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran Muhammad, kami turunkan kepada kamu Al-Quran litubayyina linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Makna tugas Nabi tabyin, tugas Nabi menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Maka bila kita katakan tugas Nabi menjelaskan Al-Quran, macam mana kita nak tahu penjelasan Nabi terhadap Al-Quran yang telah dipelihara? Melalui As-Sunnah. Sebab itu kata Imam Syafi'i dalam kitab dia Ar-Risalah, kita diwajibkan untuk mengikut Nabi. Maka orang yang hidup di zaman Nabi tak ada masalah. Dia tengok Nabi depan mata, dia boleh ikut. Dia boleh dengar, dia boleh tengok Nabi buat apa. Orang yang berada, orang yang hidup selepas daripada Nabi wafat, maka tidak ada jalan lain daripada dia untuk dia melainkan dia kena cek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis Bukhari, Nabi kata ballighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan dalam hadis lain Nabi sebut liyuballighu asyahid al-ghaib, orang yang dengar, yang hadir mendengar ucapan aku, sampaikan kepada yang tidak dengar. Maknanya tugas nak menyampaikan hadis Nabi ni tugas besar. Bila nak sampaikan hadis Nabi di zaman sahabat tak jadi masalah, kerana sahabat tidak ada yang berdusta. Kata Anas bin Malik, wallahi ma kunna nakdzib wa ma nadri mal kadzib. Demi Allah, kami tak pernah bohong dan kami tak tahu bohong tu apa. Kata Anas, kata Bara bin Azib, laisa kulluna yasma'u hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna lana dai'ah wa ashghal walakinna an-nas lam yakunu yakdzibun yawma idzin fayuhaddithu syahid al-ghaib.
Kata Bara bin Azib, bukan semua kalangan kami yang mendengar hadis daripada Nabi secara terus, kerana kami ada kebun, kami ada kerja. Tapi manusia di zaman kami tidak pernah berbohong. Yang mendengar daripada Nabi, dia akan sampaikan kepada yang tak dengar. Maka selepas Nabi wafat, masuk zaman Abu Bakar, okey. Masuk zaman Umar, okey. Kalau ada pun hadis yang tidak sahih, bukan kerana dusta, tapi kerana silap. Seperti mana Ibnu Abbas tersilap dalam meriwayatkan hadis yang dia kata, tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Maimunah wa huwa muhrim. Nabi kahwin dengan Maimunah dalam keadaan dia berihram. Yang ni Ibn Musayyib kata Ibn Abbas silap. Bukan Ibn Abbas tipu, dia silap. Tapi Ibn Hajar kata sebenarnya Ibn Abbas ni dia ada mazhab dia sendiri. Dia antara sahabat yang kata siapa-siapa yang dah keluar daripada rumah bawa kambing, bawa binatang ternakan untuk pergi haji, dia dah kira ihram dah. Tu mazhab Ibn Abbas. Jadi dia riwayat dengan makna. Ulama takwil lagi, tapi bukan Ibn Abbas tipu. Ibn Abbas riwayat dengan makna, yang mana makna tu orang boleh salah faham. Bila masuk zaman Osman, maka Osman dia bunuh. Bila dia bunuh, maka berlaku fitnah. Sebab itu kata Ibn Sirin dalam muqaddimah Imam Muslim, dia bawa hadis riwayat ni, dia kata lam yakunin nas yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayuqbal wa in kana min ahli bid'ah fayurad. Manusia di zaman sebelum ni tak tanya pasal sanad. Tanya sebenarnya, bukan tak tanya. Sebab Abu Bakar, masa dia zaman pemerintahan Abu Bakar pun, masa dia tanya, nenek datang jumpa dia, dia kata cucu saya meninggal. Cucu saya meninggal, berapa bahagian saya? Pusaka berapa saya dapat? Abu Bakar kata lam ajid laki fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah. Aku tak nampak bahagian kamu dalam Quran dan aku tak pernah dengar daripada sunnah. Sehingga seorang sahabat bangkit kan, Mughirah ibn Syu'bah, dia bangkit, dia kata 1/6 Nabi bagi. Abu Bakar kata ada saksi. Abu Bakar pun minta tasabut, itu maknanya tabayyun, nak sahkan riwayat ni betul ke tak. Zaman Abu Bakar dah mula dah. Umar pun dia minta saksi kan, Abu Musa dengan Abu Sa'id sebagai saksi istizan. Siapa minta datang rumah orang 3 kali ketuk, bagi salam, tak bagi izin, balik. Tapi bila berlaku pembunuhan Osman, orang makin serius. Orang makin serius kerana masa tu berlaku permusuhan, berlaku tak puas hati. Ada yang sokong Osman, ada yang sokong Ali, ada yang sokong Aisyah, ada yang sokong Muawiyah. Jadi cara nak bagi orang ikut kita paling mudah agama. Betul? Dululah nak bagi, yalah sekarang pun sama, nak bagi barang laku agama, air RM2 jadi RM10. Zaman tu. Jadi dia tengok Quran dah ada dalam mushaf, hadis masih lagi diriwayatkan, maka dia reka hadis. Jadi di antara faktor pertama yang menyebabkan muncul hadis palsu ni, politik. Perbezaan pandangan dalam politik menyebabkan sebahagian daripada orang-orang jahil reka hadis. Siapa dia? Antaranya Syiah. Dia reka hadis, dia kata malam yaqul inna aliyan khairul bashar faqad kafar. Hadis palsu. Sesiapa yang tak kata Ali itu sebaik-baik manusia, maka dia kafir.
Dia reka hadis. Orang yang tak suka dengan Ali, ni golongan Nawasib, golongan Nasibi, anti kepada Ali, anti kepada Ahlul Bait. Dia tak puas hati, dia pun reka hadis lawan Ali. Jadi begitu yang berlaku ni. Mula-mula, lepas tu orang tengok, boleh jalan rupanya. Reka hadis ni boleh jalan juga. Boleh ada kesan lah pada dia kan. Maka muncul satu lagi golongan ta'assub mazhab. Hanafi dengan Hanafinya, Syafi'i dengan Syafi'inya, Hambali dengan Hambalinya, Maliki dengan Malikinya. Ni ta'assub mazhab. Saya ceramah di Kelantan, betul ke kita mazhab Syafi'i? Ramai orang datang. Masjid besar penuh. Kat 800 orang ada kot. Nak dengar betul ke kita mazhab Syafi'i? Ada 2-3 orang yang nampak macam mazhab Syafi'i sangat kan. Bila kita bagi tu tak berapa Syafi'i sangat pun. Kan? Satu-satu kita bagi dia nampak okey sikitlah, longgar sikit. Sepatutnya mazhab, keluasan mazhab ni kita kena sedar yang kita buat. Kita kena sedar yang mana kata jangan pakai mazhab lain. Kita kena sedar kita pun buat. Orang Melayu yang keras sangat ni, saya Syafi'i tak boleh. Selain daripada Syafi'i tidak boleh diamalkan di Malaysia. Suka main lagi. Samsing je kan. Dia buat tak apa. Orang lain tak boleh. Dia je boleh buat. Itu bahaya. Jadi benda ni boleh menyebabkan benih-benih ta'assub tu muncul. Sampai ada hadis apa? Sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah fa huwa siraju ummati. Wa sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris fa huwa adarru ala ummati min iblis. Akan muncul dalam kalangan umat aku ni seorang lelaki nama dia Abu Hanifah. Dia pelita untuk umat aku. Dan akan muncul satu golongan, satu orang dalam umat aku ni nama dia Muhammad ibn Idris. Maka dia lebih mudarat ke atas umat aku, lebih mudarat daripada iblis. Siapa Muhammad bin Idris? Asy-Syafi'i. Maka yang reka ni adalah golongan yang ta'assub dengan mazhab Hanafi. Tuan-tuan, ta'assub mazhab ni tak ada yang menguntungkan. Tak ada yang menguntungkan. Imam-imam mazhab pun tak pernah suruh. Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani yang merupakan guru kepada Al-Imam Syafi'i, yang mana dia ni anak murid kanan kepada Abu Hanifah yang bermazhab Hanafi. Dia ada anak murid yang hebat namanya Asy-Syafi'i. Orang tanya dia jawab. Dia kata, in takallama ahlul hadis yauman fabilisani Syafi'i. Kalau ahli hadis satu hari bercakap, mereka akan bercakap dengan lidah Syafi'i. Dia puji anak murid dia. Tak ada pula dia kata, hang ni bila ngaji dengan aku jangan buat mazhab lain lah, ikut je mazhab ni. Tak ada. Kan? Sahabat-sahabat pun beza pendapat. Ibn Abbas dengan mazhab dia, Ibn Umar dengan mazhab dia, Ibn Mas'ud pun ada mazhab dia. Tapi tak pernah dia orang kata siapa yang belajar dengan aku, tanya soalan agama dengan aku, jangan pergi tanya orang lain lah. Tak ada. Kerana masing-masing tahu mereka sentiasa mencari kebenaran, tetapi mereka tidak pernah mendakwa diri mereka maksum. Jadi ta'assub mazhab antara faktor yang kedua lah. Yang ketiganya, faktor kebangsaan. Ta'assub kepada bangsa. Islam suruh kita meraihkan bangsa. Allah Ta'ala cipta bangsa ni dengan bahasa yang berbeza-beza supaya kita kenal mengenali. Tapi ada orang yang dia tengok satu bangsa, dia benci.
Kerana dia kata, bangsa akulah yang paling baik. Ini Islam tak pernah ajar. Dulu Islam dia berpusat di Semenanjung Arab. Jadi bila Islam tersebar luas, Parsi masuk, kawasan-kawasan Khurasan masuk, Turki masuk, kan? Jadi ramai orang yang bukan Arab ni masuk Islam. Yang Negro pun Habsyah masuk Islam. Orang-orang Arab tak puas hati dengan Negro. Dia pun reka hadis cela golongan Negro. Az-Zinji iza ja'a sariqa wa iza syabi'a zana. Nabi kata Negro ni, kalau dia lapar dia mencuri, kalau dia kenyang dia berzina. Seolah-olah macam tak ada kebaikan langsung pada Negro ni. Kita kata, Nabi puji Bilal. Kan Nabi puji Bilal, Bilal Negro. Tiba-tiba satu hadis, kononnya Nabi sebut, Negro ni tak ada kebaikan langsung. Jadi Negro pun tak puas hati ke? Negro dengar hadis dia tak puas hati lah. Mana boleh dia kata. Kita kena lawan. Lawan kebatilan dengan benda yang batil. Tak boleh. Kita nak lawan kebatilan dengan benda yang betul. Lawan batil dengan batil tak boleh. Orang maki kita, kita maki orang tu boleh? Tak boleh. Dia lawan, dia reka hadis lain. Dia reka hadis lain. Dia kata bait fihil aswad lam yadkhulhul faqr. Rumah yang ada orang hitam, kefakiran tak masuk rumah tu. Kemiskinan tak masuk. Hampa reka sangat kononnya aku kuat berzina kalau kenyang. Rumah yang ada orang hitam tak masuk kemiskinan. Jadi kena kahwin dengan orang hitam. Tuan-tuan, ni hadis palsu, jangan buat ni pula. Sagi ada putih tunang cari orang hitam pula je, no? Ni taksub kepada bangsa. Orang Parsi tak puas hati dengan orang Arab. Dia buat hadis, dia kata innallaha lamma radi anzala al-Qur'ana bil farisiyah wa lamma ghadib anzala al-Qur'ana bil wa lamma radi anzala al-Qur'ana bil farisiyah. Allah ni masa kalau dia marah dia turun Quran dalam bahasa Arab, kalau dia suka dia turun Quran dalam bahasa Parsi. Orang Parsi reka. Tuan-tuan bagi ke depan sikit. Bagi depan sikit, bagi laluan pada orang. Kemudian ada lagi satu golongan yang menjadi faktor kemunculan hadis palsu ni adalah golongan-golongan sufi yang jahil. Seperti Maisarah bin Abdir Rabbuh. Dia reka banyak hadis. Orang tanya dia pasal apa hang reka hadis banyak-banyak ni? Dia kata wada'tuha uraghibun nasa biha. Aku reka hadis ni sebab aku nak ajak manusia supaya ibadat dengan hadis palsu. Niat dia baik lah, tapi cara tak kena. Seperti Nuh ibn Abi Maryam yang reka hadis, suruh orang galak orang baca Quran. Baguslah tu, tapi cara tak kena. Ada lagi golongan zindiq, orang yang menyembunyikan kekufuran, nak rosakkan Islam daripada dalam, reka hadis. Abdul Karim ibn Abi Auja, dia ni zindiq. Dia mengaku, dia kata wada'tu lakum 4,000 hadis uharrimu bihal halal wa uhillu bihal haram. Aku reka 4,000 hadis yang mana dengan 4,000 ni aku menghalalkan benda yang Allah haramkan dan aku mengharamkan benda yang Allah halalkan. 4,000. Tapi ulama hadis dapat kesan. Sebab apa ayat Quran tadi ni? Allah Ta'ala kata dia akan jaga agama ni. Dan faktor yang seterusnya, golongan qusas.
golongan-golongan penceramah yang tarik perhatian orang dengan ceramah dia. Maka orang nak dengar satu benda yang pelik dan ajaib. Ini sifat manusia. Kalau setakat baca hadis Bukhari dan Muslim, tak berapa nak ajaib, orang nak dengar. Dia bawa mari cerita-cerita yang pelik. Maka bila pelik cerita, orang kata kena panggil ustaz ni, ilmu dia lain. Orang lain tak dapat macam ni punya. Kan? Kita mau yang ni lah, yang lain sikit. Yang biasa-biasa ni tak mau. Golongan ni zaman A'mash dah muncul dah. Zaman tabi'in dah muncul dah. Yang mana mereka mencari makan dengan ceramah mereka. Maka bila ceramah dia orang sedap, masing-masing duk keluar duit lah. Basking dengan hadis. Basking tau. Hari ni orang basking main gitar kan. Orang letak duit. Dulu basking dengan hadis. Baca hadis pelik, lagi tebal sampai dia bagi. Lagi glamour dia. Dan ada orang yang reka hadis palsu sebab nak, dalam bahasa yang lembut sikit, nak mengampu pemerintah. Tuan-tuan, carilah mana-mana kerajaan dalam dunia ni, melainkan orang agama akan diberi peranan untuk menarik sokongan masyarakat. Ma'mun pun ada dia punya alim, Ahmad bin Abi Du'ad kan, Mu'tazili yang menjadi ulama dalam mazhab Mu'tazilah. Ulama-ulama yang jahat ni sentiasa ada mengampu pemerintah. Riyas ibn Ibrahim antaranya. Tuan-tuan baca kitab-kitab hadis, ada seorang alim nama dia Riyas ibn Ibrahim. Khalifah di zaman dia main burung pati. Dia masuk, dia tengok khalifah tengah main burung pati. Terus dia reka hadis. Dia baca hadis yang sahih dulu. La sabqa illa fi khuffin au hafirin au nuslin au janahin. Dia tambah satu perkataan. Nabi kata tidak ada pertandingan melainkan pertandingan unta lawan lumba unta, ataupun lumba kuda, ataupun memanah, ataupun main burung. Yang tu dia tambah. Jadi raja dengar, raja suka. Adalah hadis kan. Dan faktor hadis palsu juga adalah disebabkan zaman dulu ada orang yang nak, dia bukan nak duit, dia nak glamour. Kalau khusus tadi dia nak kepentingan duit dia tu, orang panggil dia ceramah. Yang ni dia nak glamour. Nak glamour macam mana? Nak glamour supaya semua penuntut hadis datang kat dia, dia akan baca hadis. Jadi dia jadi masyhur lah, jadi tok syekh besar. Tapi dia bukan tok syekh besar pun. Maka dia bawa cerita pelik. Jadi orang kata, mana kau dapat ni? Daripada tok syekh tu. Pergilah ambil hadis kat dia. Jadi dia pun bagi sanad. Sanad bohong. Ada juga orang yang zaman dulu, tuan-tuan, zaman dulu munaqasyah, munazarah, perbezaan pendapat ni kadang-kadang dia orang akan bagi pentas untuk dia orang berbahas, lawan, yang ni keluar dalil, yang tu keluar dalil. Dia ni dah tak ada hujah dah. Dah kalah dah, dia sudut hujah memang kalah. Tapi nak kata dia betul ke, tang-tang tu dia reka hadis. Nabi kata sekian, sokong pandangan aku. Kerana takabur. Kerana takabur. Ini faktor-faktor kemunculan hadis palsu. Tuan-tuan, Nabi tahu benda ni akan muncul. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh lebih 70 orang sahabat. 70 lebih sahabat dengar hadis ni. Nabi kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut,
inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahad fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dusta atas nama aku tak sama macam dusta atas nama orang lain. Siapa dusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Ada orang bila dia dengar hadis ni, dia kata, ustaz susahlah macam tu. Kita nak dakwah, bila kata nak sampai hadis kena tengok status dulu. Kami orang awam macam mana nak dakwah? Kami orang awam bukan tahu hadis sahih tak sahih. Lama-lama ustaz akan menyebabkan orang lari daripada hadis. Kita kata bukan masalah tu. Masalah kita nak jaga keaslian agama. Hari ini macam-macam petua orang bagi letak dalam agama. Dia kata Nabi tak bagi makan, kalau makan tak boleh campur makanan darat dengan makanan laut. Tuan-tuan, kalau betul hadis tu pening kepala orang Melayu. Ada ustaz mengajar, dia mengajar kat surau, dia kata tuan-tuan tak boleh campur. Lain kali kalau pergi kedai jangan duk order tom yam campur. Tak apalah kalau tom yam. Nak buat kenduri kahwin, tuan-tuan nak buat kenduri kahwin, masak ayam masak apa? Ayam masak merah kan? Ke Penang kari? Ayam masak merah kan? Ayam masak merah ada belacan tak? Belacan laut. Ayam darat. So orang Melayu kena tukar menu lain. Nah? Selagi mana tak ada hadis, tuan-tuan makanlah. Dia jenuh nak fikir macam mana nak susahkan orang bab makan ni. Bab makan ni mudah, tak ada benda, tak ada disebut haram tuan-tuan makan. Kecuali kalau dia mudarat dari sudut sains. Ada pula yang kata ni sebenarnya ikut sains. Kalau makanan laut dia akan keluar ion negatif lah, ion positif lah. Kita rasa selama ni kita makan ayam masak merah tak ada sakit perut pun. Kan? Jadi kita kata makan. Kita nak jaga keaslian agama. Belum pasti jangan sebar. Hari ni orang kempen semak status hadis sebelum sebarkan. Satu kempen yang baik. Ada orang tak puas hati. Kita tahu yang tak puas hati ni sebenarnya dia jenis malas nak pergi semak. Dia ceramah, dia tak buat homework. Dia ceramah, dia tak semak. Dia sebut apa yang nak sebut, dia sebut. Lepas tu dia tak puas hati. Pasal apa tak puas hati? Nabi sebut. Kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah satu orang berdusta apabila dia sebar semua benda yang dia dengar. Dia tak semak dulu. Ibnu Hibban masa dia syarahkan hadis ni dalam muqaddimah kitab Al-Majruhin, dia sebut, dia kata dalam hadis ni merupakan terdapat larangan kepada seseorang, kepada orang muslim menyebarkan sesuatu hadis yang dia sendiri tak pasti apa statusnya. Main sebar, ni masalah. Dia kata tak apa ustaz, sebab Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Yang penting daripada Nabi. Tak kira lah sahih ke tak sahih. Yang penting orang sandar kat Nabi, kita boleh sebar. Tak, Nabi tak kata balighu anni saja. Sebab Nabi hadis tu panjang. Nabi kata balighu anni walau ayah wa hadithu an ahli alkitab wala haraj fa innahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, cerita daripada ahli kitab, tak jadi masalah. Siapa dusta atas nama aku, tunggu tempat dalam neraka. Ni Imam Syafi'i dia sebut. Imam Syafi'i sebut dalam risalah hadis ni. Dia kata apa? Dia kata Nabi sebut suruh sampaikan daripada dia walaupun satu ayat. Dan Nabi kata boleh cerita daripada ahli kitab, tak ada masalah. Tapi Nabi kata siapa dusta atas nama aku, tunggu tempat dalam neraka. Nabi kata kalau nak sampaikan daripada ahli kitab, tak ada masalah. Selagi mana tidak diketahui ia bohong, boleh sampai. Tapi bila bab hadis, Nabi kata siapa dusta atas nama aku, tunggu tempat dalam neraka. Maknanya bila nak sampaikan sesuatu daripada Nabi, kena tengok status dulu. Ni Imam Syafi'i sebut. Sepatutnya orang yang claim mazhab Syafi'i tak boleh marah kempen ni. Tak boleh marah kempen ni. Kempen ni memang ulama' dulu buat. Man haddasa anni hadisan yura annahu al-kadhib
fahuwa ahadul kadhibain. Sesiapa yang membaca daripada aku satu hadis nampak macam bohong, dia salah seorang daripada pembohong. Dia baca hadis, orang kata bohong ni, dia salah seorang. Walaupun dia kata bukan saya reka, saya sampai aja. Tak, engkau termasuk sekali dalam senarai pembohong. Siapa kata? Bukan Rozaimi kata, Nabi kata. So sebab tu tuan-tuan, kempen ni kita kena teruskan. Ada 2-3 orang pelajar-pelajar, sahabat-sahabat saya daripada Madinah, tengah belajar di Madinah, duk lancarkan kempen ni di Facebook. Satu kempen yang baik. Tuan-tuan tanyalah orang yang belajar hadis, dia akan setuju. Inilah tabiat orang belajar hadis, memang dilatih. Dengar satu hadis, dia akan tanya, siapa riwayat? Tipikal orang belajar hadis. Mesti dia akan tanya, siapa riwayat? Dan hadis palsu ni, bila kita kata palsu, bukan hanya hadis palsu yang kita kena perang. Kita kena jaga-jaga juga dengan hadis yang terlalu dhaif. Hadis ni ada banyak. Hadis sahih, hadis hasan, dua-dua boleh pakai. Hadis dhaif, dia ada pecahan. Ada hadis dhaif ringan, yang dalam istilah hadis dia panggil dhaif muhtamil ataupun muhtamal. Dhaif ringan ataupun dhaif khafif. Yang kedua, dhaif jiddan, terlalu dhaif. Yang ketiga, palsu. Yang mana hadis terlalu dhaif pun tak boleh diamalkan. Sebab tu syarat nak beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, di sisi majoriti ulama hadis, syarat pertama, hadis tu mesti dhaif ringan, bukan dhaif berat. Apa maksud dhaif berat? Dhaif berat ni ialah hadis yang memang bukan Nabi sebut. Kalau bukan Nabi sebut, kenapa dibezakan dengan hadis palsu? Kan hadis palsu bukan Nabi sebut ke? Pasal apa dibezakan? Kita kata dibezakan kerana orang yang mereka hadis, dia reka dan dia sandar kat Nabi. Hadis yang terlalu dhaif ni, dia tak mengaku dia reka. Sebahagiannya tersilap. Tuan-tuan tengok hadis terlalu dhaif ni, antara hadis terlalu dhaif hadis apa? Contoh, hadis apa? Hadis syaz. Hadis yang mana perawinya siqah, perawinya tu okey, tapi dia tersilap riwayat, dia menyanggahi orang yang lebih siqah daripada dia, orang yang lebih kuat ingatan daripada dia, ataupun orang yang lebih ramai daripada dia. Dia dengar satu hadis daripada syekh dia, lepas tu masih dia riwayat pada anak murid dia, riwayat dia lain daripada riwayat orang yang sama dengar dengan dia, seperguruan dengan dia, hadis yang sama. Itu hadis syaz. Hadis syaz maksud dia hadis tu terlalu dhaif, sebab dia menyanggahi yang lebih sahih. Kalau kita nak amal yang ni, kita kena tinggalkan yang lebih sahih. So, bila ulama hadis kata, mana yang lebih sahih, yang ni lebih sahih, maka yang ni tak boleh amal. Kerana amal yang ni akan meninggalkan amalan dengan beramal dengan hadis ni. Maka hadis syaz tak boleh pakai. Dhaif jiddan. Tapi orang tu dia bukan reka, dia tersilap. Bukan Nabi sebut hadis tu. Mana nak sama orang yang reka dengan orang yang tersilap? Kan tak sama. Adilnya ulama hadis. Dulu saya pernah attention, tuan-tuan belajar mustalah hadis, ulum hadis, banyak istilah hadis. Hadis dhaif ni, dhaif ringan. Apa hadis dhaif ringan? Hadis yang sanadnya terputus. Contoh, apa hadis sanad terputus? Kalau sanad terputus lepas daripada nama tabi'in, nama sahabat gugur, lepas tabi'in tak ada, terus Nabi, hadis mursal. Lepas hadis mursal, kalau tengah-tengah tu jatuh, munqati'. Kalau jatuh nama perawi yang gugur daripada sanad tu, dia gugurkan dua orang secara tawali, secara maknanya apa? Berturut-turut, dia mu'dal. Kalau secara langkau-langkau, munqati'. Kalau sanad tu di hujung, kalau belah sini yang gugur, nama sahabat gugur, mursal. Kalau awal gugur, mu'allaq. Kita pening, kita kata pasal apa ini semua dhaif, letak satu bakul senang. Mu'dal lah, mursal lah, munqati' lah, mu'allaq. Nak hafal ta'rif satu hal dah. Nak hafal definisi tu satu hal dah. Dah lah kita Arab tak bererti zaman tu.
ulama hadis dia adil. Sanad yang dua orang gugur perawi takkan sama standard dengan orang satu orang gugur. Lepas tu dia letak dhaif jiddan, terlalu dhaif. Ada perawi yang dia ni suka bohong. Dia suka bohong. Bila bercakap dengan orang bohong. Dalam urusan dunia dia suka bohong. Jadi orang tahu dia pembohong. Cuma dia belum ditangkap lagi bohong dalam hadis. Maka dia digelar sebagai muttaham bil kadzib ataupun matruk. Perawi yang ditinggalkan hadisnya. Jadi kalau dia riwayat hadis, jalan lain tak ada, dia seorang je riwayat, maka kita katakan apa? Hadis dia matruk. Bukan maudhu', matruk. Pasal apa matruk? Pasal kita tak dapat bukti yang dia bohong dalam hadis. Cuma hadis ni dia seorang riwayat dan dia ni urusan dunia dia bohong. Tak sama dengan orang yang memang mengaku dia bohong. Adil ulama hadis meletakkan status hadis. Ada orang kadang-kadang dia tak faham. Macam kisah Alqamah yang baru ni lah, saya kena teruk ni sebab kisah Alqamah tu. Kisah Alqamah tu sebenarnya tuan-tuan, saya daripada awal saya sebut dah matruk. Tuan-tuan baca artikel daripada awal saya tulis. Saya kata hadis ini matruk dalam kurungan terlalu dhaif. Bahkan sebahagian ulama mengatakan ia palsu. Saya kata hadis ini matruk, bahkan sebahagian ulama kata ia palsu. Lepas tu ada seorang ustaz Raja Mukhlis. Ustaz Raja Mukhlis, satu orang yang baik, satu orang yang bagus, akhlaknya baik. Dia tulis, dia kata hadis ni tak palsu, tak sampai kepada tahap palsu. Dia kata majoriti ulama kata dia dhaif. Saya baca artikel ni, saya jawab balik. Saya kata saya tak kata ia palsu secara sepakat. Saya kata matruk daripada awal. Cuma saya kata ada yang kata palsu dan mereka ada hujah. Kerana Abu Hatim kata riwayat lelaki yang meriwayatkan hadis tu nama dia Faid Abul Warqa. Faid ni Abu Hatim kata dia ni hadis-hadis dia bohong. Kalau hadis-hadis dia bohong maksud apa? Palsu lah kan. Al-Hakim kata, ulama hadis juga Al-Hakim kata dia meriwayatkan daripada Ibn Abi Aufa riwayat yang palsu. So ada orang yang kata riwayat ni palsu, ada hujah tak? Ada hujah kerana ulama hadis ada yang kata demikian. Abu Hatim Ar-Razi kata dan juga Al-Hakim kata. Tapi saya kata nak kata palsu kurang tepat, tapi dia matruk, itu lebih tepat. Jadi kalau matruk ustaz apa statusnya? Statusnya terlalu dhaif. Bila terlalu dhaif tak boleh pakai kerana dia bukan daripada Nabi. Ada orang kata, iyalah walaupun bukan palsu tapi dhaif. Dhaif ni pun daripada Nabi juga. Siapa kata? Tak ada siapa kata. Orang yang mengamalkan hadis dhaif, tuan-tuan, dhaif ringan, ulama kata boleh pakai dalam fadailul a'mal kan. Orang Melayu dia tak apa faham fadailul a'mal ni. Dia asal boleh, tak apa fadailul a'mal. Ada seorang ustaz ceramah tazkirah Ramadan. Ini sampai berapa je? Sampai pukul berapa? Tak kira kan? Kan sebab nak datang daripada Kuala Lumpur sampai sini 6 jam. Takkan ceramah setengah jam kan? Tuan-tuan, bila sebut tentang fadailul a'mal, apa maksud fadailul a'mal? Fadailul a'mal maksudnya kelebihan amalan. Kelebihan amalan. Maknanya apa? Maknanya sesuatu amalan yang telah datang dalam hadis yang sahih. Satu amalan dia datang dalam hadis yang sahih. Datang satu hadis yang dhaif menceritakan kelebihan amalan tu. Itu fadailul a'mal. Ulama kata nak jadikan hadis dhaif boleh pakai dalam fadailul a'mal 3 syarat. Yang pertama dia kata mesti hadis itu dhaif ringan. Apa maksud dhaif ringan? 50-50. Boleh jadi Nabi sebut, boleh jadi Nabi tak sebut. Dia bukan dhaif berat. Dhaif berat ni maksud dia apa? 70% ke atas pasti Nabi tak sebut. 50-50. Pertama. Yang kedua, masa nak beramal tu dia kena
ada kepercayaan hadis tu tidak sabit daripada Nabi, dia beramal kerana berjaga-jaga. Kalau pahala ni betul daripada Nabi, okey, aku dapat pahala ni. Kalau tak betul pun amalan ni memang dah sahih dah. Katalah salat duha, kan ada hadis sahih, hadis Abu Hurairah dengan Abu Zar kan, Nabi suruh dia salat duha. Datang satu riwayat kata siapa salat duha, Allah Ta'ala akan cukupkan kelengkapan dia. Riwayat itu daif, katalah daif. Contoh saya bagi, daif. Kita beramal, kita kata kalau hadis yang kata kelebihan duha ni daif, okey, kalau dia betul-betul daripada Nabi, kita dapatlah kelebihan tu. Kalau tak dapat pun, amalan salat duha tu memang dah sahih dah. Sebab itu dia kata masa beramal tu dia tidak ada kepercayaan ia daripada Nabi secara pasti. Dia beramal kerana ihtiyatan, kerana berjaga-jaga saja. Yang ketiga, masa dia beramal tu, amalan tu memang dah datang dalam hadis yang sahih. Tu masuk fadailul amal. Jadi ulama yang membenarkan kita beramal dengan hadis dhaif ni dalam fadailul amal ni, bukan kerana ia daripada Nabi secara pasti, dah. Sebab itu kata Ibn Salah dalam Muqaddimah Ulumil Hadis, Ibn Salah dalam Muqaddimah Ulum Hadis, dia kata kalau kita nak riwayat satu hadis dhaif, tak letak sanad, kita kena guna perkataan tamrid, sirah tamrid. Apa sirah tamrid? Guna ayat pasif, diriwayatkan daripada Nabi. Tak boleh kata Nabi kata secara pasti, kerana kita tak pasti. Kata diriwayatkan, orang kata ia daripada Nabi, supaya kita tidak menyandarkan sesuatu kepada Nabi dalam keadaan kita tidak pasti. Tu adab. Tu hadis dhaif ringan tu. Ada orang marah kita, dia kata ni geng-geng muda belajar hadis ni, demo ni nak lawan ulama. Sikit-sikit palsu, sikit-sikit palsu. Senang sangat palsu. Kamu pandai tara mana? Kita kata tak pandai mana lah. Tak pandai mana. Cuma bila kita kata palsu, bukan kita yang kata palsu. Kita cuma tolong buka kitab, tolong ambil perkataan ulama yang kata ia palsu, letak dekat Facebook, kamu baca. Boleh faham ke bahasa Perak ni? Saya tak reti bahasa Penang. Muka macam orang Penang, tapi Perak asli. Apa pelanggan Jiran kan? Boleh kan? Boleh. Tuan tengok. Bila kata palsu, bukan kita kata palsu. Tuan-tuan pergi carilah mana tulisan saya yang kata saya kata hadis ini palsu. Lepas tu saya berhenti. Saya akan kata hadis ini palsu kerana ulama hadis mengkritik perawi ini dengan Ibn Hibban kata apa, Imam Ahmad kata apa, Abu Hatim kata apa. Ni semua ulama ni. Ulama hadis jago-jago yang kita panggil sebagai jahabizah. Jago-jago hadis. Tak ada satu hadis pun yang saya kata palsu. Saya sendiri buat ijtihad, tak ada. Kalau saya tak jumpa, saya akan kata saya tidak jumpa asal. Ada orang marah, dia kata, berapa kitab orang baca sampai hang nak kata saya tak jumpa? Mana bila hang tak jumpa tu tak sahih. Kita tak kata tak sahih, cuma kita kata kita tak jumpa. Kalau hang jumpa, bagi tahulah. Takkan bila kita tak jumpa, kita sebenarnya saya jumpa. Orang ni bila dah benci, semua benda tak kena. Semua tak kena. Jawapan kita semua tak kena. Kan? Jadi itu tuan-tuan. Hadis palsu ini, tak ada orang hukum ia hadis palsu, melainkan mesti ada ulama sebelum ni menghukum. Sama ada dia menghukum pada perawi ataupun dia hukum hadis itu sendiri. Jadi penuntut hadis ni, kalau dia tak jumpa dalam kitab, dia tak jumpa dalam kitab, ulama tak kata hadis palsu, setakat yang dia cari dia tak jumpa, dia akan kata lam ajid lahu asla, aku tidak mendapati asalnya. Tak jumpa mana kitab yang sebut dengan sanad.
Ataupun dia kata la aslalah, tidak ada asal bagi hadis ini. Habis itu kalau tak ada asal tu palsu ke? Kita tak tahu. Tapi selagi mana tidak jumpa asal, maka tak boleh menyebarkan dia secara pasti, melainkan kita nak bagi tahu status dia tidak ada asal. Satu. Yang kedua, bila kita sebut tentang hadis palsu ni, kadang-kadang orang marah kita. Orang kata, kalau betul lah dia ni hadis palsu, pasal apa Imam Tirmizi pergi masukkan dalam sunan dia? Pasal apa Ibnu Majah pergi masukkan dalam sunan dia? Kalau hadis ni matruk, pasal apa Imam Tirmizi riwayat daripada dia ni? Imam Tirmizi bodoh ke? Tak, Imam Tirmizi tak bodoh. Tapi orang yang cakap tu tak faham maksud Imam Tirmizi ketika menulis hadis tu, menulis kitab sunan. Tuan-tuan buka Syarah Ilal Tirmizi, ketika membahaskan tentang apa syarat Tirmizi masa menulis kitab sunan. Tuan-tuan, okey ke? Sampai sini okey ke? Ini dah kira tahap universiti punya perbahasan. Boleh kan? Orang otak jadi universiti. Okey. Tuan-tuan nanti keluar ambil diploma. Saya dah siap akan cop semua. Dia setiap ulama yang menulis kitab hadis, dia ada syarat dia. Syarat ni dipanggil piawaian. Apa kriteria yang boleh memasukkan sebuah hadis dalam kitab tu? Macam Bukhari, masa dia tulis kitab sahih, dia kata aku nak kumpul hadis sahih je. Dan yang mana sahih tu bukan sahih tahap biasa, tahap tinggi. Jadi mana-mana hadis yang sahih melepasi kriteria tu, dia akan masukkan. Yang tak lepas, dia tak boleh masuk. Muslim juga sama. Tapi Tirmizi, masa dia tulis kitab sunan, dia sebut, dia kata aku nak kumpulkan hadis yang menjadi asas untuk fuqaha dalam hukum. Mana-mana hadis yang menjadi dalil bagi fuqaha, orang-orang fiqh zaman dia dan sebelum dia, yang mana orang fiqh guna hadis tu sebagai asas hukum, dia akan masukkan. Tak kira lah sahih ke tak sahih, dia akan masuk. Sebab itu kadang-kadang ada hadis yang dia masuk, lepas tu dia komen. Dia kata laisa hadza hadis, laisa isnaduhu bi sahih. Hadis ni sanad dia tak sahih. Sebab itu kata Ibn Rajab, sebab itu Imam Tirmizi masukkan beberapa riwayat-riwayat daripada Muhammad bin Sa'id Al-Maslub dan juga daripada Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi. Dua-dua ni tuan-tuan dhaif berat. Tapi pasal apa Imam Tirmizi masuk? Imam Tirmizi masukkan kerana ada sebab, dan dia bagi tahu sendiri tak sahih. Tuan-tuan biasa dengar, siapa baca Quran, siapa hafal Quran, boleh bagi syafaat kepada 10 orang ahli keluarga. Hadis ni Imam Tirmizi riwayat dalam sunan dia daripada jalan Hafs ibn Sulaiman. Dia riwayat, dia sendiri bagi tahu, dia kata Hafs wa Hafsin wa Hafsun yudha'afil hadis. Hafs dhaif dalam hadis. Kita bila baca hadis kena baca komentar Tirmizi. Kita tak baca komentar Tirmizi tu, kita pergi baca hadis. Lepas tu bila orang kata hadis ni tak sahih, tak sahih, hang pandai lagi pada Imam Tirmizi ke? Tak, Imam Tirmizi kata dhaif. Mana Imam Tirmizi kata? Ni qala Abu Isa. Ni bukan Tirmizi. Abu Isa tu Tirmizi lah. Dia tak reti. Dia kata ini bukan Tirmizi, ni Abu Isa. Orang tak biasa baca kitab hadis macam tu lah. Saya dulu pun pening macam tu juga. Tuan-tuan buka Sahih Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban, bila dia riwayat satu hadis, dia kata qala Abu Hatim. Berkata Abu Hatim. Siapa Abu Hatim? Ibn Hibban lah. Ibn Hibban lah tu. Jadi dia tak erti. Dia ingat, sebab zaman dulu orang riwayat kitab, dia riwayat, dia baca, anak murid tulis. Bila guru sebut, guru komen hadis tu, anak murid akan tulis qala Abu Hatim. Anak murid tulis, lepas tu anak murid riwayat pada anak murid dia, maka kitab tu akan sampai kat kita. Kitab anak murid yang sampai kat kita tu. Kitab tulisan anak murid, biasa guru dia akan imla, dia akan sebut
Zaman dulu bukan jenis cetak jual banyak-banyak, tak. Jadi gitulah. Itu yang kata qala Abu Isa tu. Jadi ada orang dia kadang-kadang dia kata, kalau betul lah hadis ni palsu, takkan Ibnu Majah masukkan. Tuan-tuan buka kitab An-Nukat. An-Nukat ala Muqaddimah Ibn Salah yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia komen, dia kata Ibn Majah antara kitab yang paling rendah dalam kutub sitah. Dalam 6 kitab utama hadis yang menjadi rujukan asas untuk ahli sunnah ni 6 kitab kan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Ibn Majah. Di antara 6 kitab ni, Ibn Majah yang paling rendah. Pasal apa Ibn Majah paling rendah? Kerana Ibn Majah syarat dia terlalu ringan, sehingga dia meriwayatkan daripada perawi-perawi yang muttaham bil kadzib, yang dituduh berdusta dan yang dituduh mencuri hadis. Mencuri hadis. Dia dengar satu hadis bagus, dia jenis malas, dia tak belajar. Dia dengar hadis bagus hadis ni. Dia ambil sanad tu, dia pergi tampal nama dia kat situ. Guru saya kata, padahal dia tak pernah belajar dengan guru tu pun. Itu dipanggil sariqatul ahadis. Dia pencuri. Itu juga senarai hadis palsu. Tapi sanad tu okey, sanad dia yang palsu sebab dia curi sanad tu. Macam kita hari ni kan, tuan-tuan pergi masuk bilik saya, ada sanad-sanad hadis yang saya dapat daripada guru-guru saya. Tuan-tuan kata bagus ni, tuan-tuan ambil sanad tu, buang nama Rozaimi, letak nama tuan-tuan. Bukan orang tahu kan. Itu pencuri hadis. Orang yang tak reti dengan metodologi Ibn Majah, dia akan kata, takkan Ibn Majah sanggup nak letak. Kita kata Ibn Majah syarat dia luas, dan dia masa dia letak hadis, dia letak dengan sanad. Dia letak dengan sanad. Kan kaedah kata man asnada faqad ahalak. Sesiapa yang meletakkan sanad, maka dia terlepas daripada tanggungjawab. Sebab orang yang datang lepas dia, hang nak tahu hadis ni sahih ke tak, hang tengok sanad tu. Aku dah letak sanad. Kaji sanad tu. Wa man arsala faqad takaffal. Tapi siapa yang tak bawa sanad, dia telah bertanggungjawab. Kerana dia tak letak sanad, orang tak boleh semak. Hang kena bertanggungjawab. Sebab tu yang kadang-kadang kita tak setuju dengan ustaz-ustaz baca hadis yang terlalu daif, tak letak sanad. Kalau letak sanad, orang boleh kaji. Ni dia tak letak sanad, dia terus baca aja. Sedangkan hadis itu kadang-kadang palsu, hadis itu kadang-kadang terlalu daif. Bila kena tegur, mulalah marah banting bin marah-marah. Kita nak buat macam mana? Kita tegur dah secara tersembunyi, tapi tak mau terima. Ni yang saya kata talbisu iblis. Kita nak mempertahankan glamour kita sampai sanggup kita tidak membetulkan kesilapan kita. Tuan-tuan, kesilapan ni kita perbetulkan. Orang bukan pandang rendah kat kita, orang makin respect kita. Datuk Fadilah Kamsah kan, tersilap baca hadis, ada seorang ustaz tegur. Dia kata alhamdulillah ada orang tegur saya, tegurlah orang tua ni, dia kata, yang tak berapa nak erti ilmu hadis. Tuan-tuan, orang respect dia. Dia perbetulkan. Apa masalah? Kita manusia. Kita manusia. Saya pun ceramah kan, ada kadang-kadang lepas ceramah ada seorang bagi tahu yang dengar, dia kata, ustaz rasa kisah tu bukan sahabat ni yang sebut. Ada satu kisah saya sebut malam tu, saya kata kisah tu Abu Qatadah. Dia kata bukan Abu Qatadah ustaz, Abu Darda. Saya kata pasal apa tak tegur dalam majlis? Saya takut ya. Dia kata lain kali kalau yakin betul tegur. Kita manusia. Buat apa kita nak pertahankan benda yang salah? Kan? Jadi orang kata, okey ustaz, sekarang ni kami dah tahu dah hadis palsu. Macam mana cara nak kenal hadis palsu? Kata Ibnul Qayyim, orang tanya dia, macam mana kami nak kenal hadis itu palsu tanpa kita tengok sanad? Ibnul Qayyim kata, ini soalan yang terlalu azimul qadar, soalan yang besar. Tak ada orang boleh tahu melainkan apabila dia bersama dengan hadis. Tadalla'a bi hadisin Nabi, dia hidup dengan hadis.
Daging dia, darah dia telah bercampur dengan hadis, sehingga bila dia dengar satu hadis, dia kata ini bukan hadis Nabi. Jadi kita orang awam ni tuan-tuan, kena dengar orang yang belajar bidang hadis lah. Tapi ciri-ciri dia ulama bagi ya. Ibn Qayyim, tuan-tuan buka Al-Manarul Munif fi Sahihi wa Dha'if. Ibn Qayyim ada tulis satu kitab, dan kitab ni telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh cari. Apa nak tajuk dalam bahasa Melayu saya tak ingat, tapi Ibn Qayyim yang tulis. Kenali hadis sahih dan hadis dhaif kot. Yang itulah. Kan ada kan? Kemilau yang keluarkan terjemahan. Dia kata di antara ciri hadis palsu ialah apabila dia bercanggah dengan Quran. Yang mana percanggahan itu tak dapat diselesaikan. Ada hadis kata kena baik sangka dengan batu. Kalau baik sangka dengan batu, batu jadi manfaat. Canggah dengan Quran yang kata jangan buat syirik, tiba-tiba suruh baik sangka dengan batu. Dia bercanggah dengan hadis yang sahih. Saya bagi ringkas sikit lah, sebab saya nak bagi soal jawab lepas ni. Ada hadis yang bercanggah dengan hadis yang sahih, yang mana percanggahan tu tak dapat diselesaikan. Man wulida lahu maulud fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi lam yadkhul huwa wa waladuhu nar. Siapa yang dapat anak, dia beri nama Muhammad kerana nak ambil berkat daripada nama Muhammad, dia dan anaknya tak masuk neraka. Hadis palsu. Sebab hadis sahih kata nak masuk syurga ni dengan amalan. Yang mana amalan itu akan dapat rahmat Allah, dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Tiba-tiba nama Muhammad boleh masuk syurga. Tak betul. Palsu. Palsu. Sebab ramai juga Muhammad, tapi perangai macam Abu Jahal. Ramai juga. Betul tak? Takkan dia masuk syurga. Tapi mungkin hadis ni sampai kat tanah Melayu. Ya, ramai orang Melayu nama Muhammad. Betul? Ramai orang Melayu nama Muhammad. Mungkin sampai kot. Ataupun mungkin kerana orang Melayu sayang kat Nabi dah kan. Nama yang afdal, yang Nabi kata Allah Ta'ala paling sayang, paling suka adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Lahir anak nanti bubuh nama Abdullah, Abdul Rahman kan. Nanti orang kata tak glamour kan. Biar tak glamour, Tuhan suka kan. Kita nak bagi Tuhan suka. Dia kata susah kan, nama lama. Ya kan, daripada nama tak tentu hala. Ada seorang, dia kata, dia minta saya, kawan lama, dia minta saya cek nama anak dia. Nama anak dia tak betul. Anak dia Qasid. Qasid ni zalim. Dia buah nama anak dia Qasid. Qasid ni zalim. Ya ke zalim kata? Dah sungguh Qasid zalim. Bukan adil, adil muqsid. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala suka pada orang yang adil. Mana dapat nama ni? Dia kata saya beli buku. Dalam buku ustaz tu tulis nama yang bagus Qasid. Saya kata ustaz ni mungkin dia tak memahami bahasa Arab. Dia tulis, satu orang dah naya dengan dia. Senarai nama-nama yang baik dalam Islam dia tulis Qasid. Tu tuan-tuan, bila nak bubuh nama anak, bubuh yang nama yang terbukti baik kan. Yusuf, Ayyub kan, Abdullah, Abdul Rahman. Ni bubuh pelik-pelik, sagi makna pelik. Pergi pula negara Arab, kena gelak dengan orang. Kesian kat dia kan? Kesian kat dia. Gitulah. Ada ustaz kata, nama ustaz bukan ada makna pun. Memang sungguh pun tak ada makna kan? Rozaimi ada makna. Tapi bukan saya yang bubuh. Itu yang kedua, canggah dengan sunnah kan. Yang ketiga, dia bercanggah dengan akal.
Islam dia tak bercanggah dengan akal. Islam satu agama yang meraihkan akal. Mukjizat dalam Islam, karamah dalam Islam yang Allah Ta'ala beri itu memang luar biasa, tapi dia bukan bercanggah dengan akal, dia bercanggah dengan kebiasaan. Api itu sifat dia membakar, itu kebiasaan. Itu bukan bercanggah pada akal. Ada benda yang kita buah api tak terbakar, kan? Itu kebiasaan. Yang mana buah api terbakar. Jadi mukjizat Nabi Ibrahim tak terbakar. Itu bukan bercanggah dengan akal. Yang bercanggah dengan akal ni apa dia? Itu bukan mukjizat. Contoh, tiba-tiba satu hadis kata setengah lebih banyak, setengah itu lebih banyak daripada satu. Betul? Itu bercanggah dengan akal. Ataupun 1 campur 1 3. Itu bercanggah dengan akal. Itu tak boleh. Jadi kalau ada satu hadis bercanggah dengan akal ataupun bercanggah dengan musyahadah, apa yang berlaku depan mata kita tak sama macam hadis sebut, itu tanda palsu. Seorang baca hadis, Nabi kata iza haddasa ahadukum bi hadis fa'atisa indahu fahuwa dalilu sidqih. Siapa baca hadis lepas tu dia bersin, maka itu tanda dia betul. Kan? Ataupun ada hadis bazinjan 5 ukilalah. Terung itu seperti apa yang dia niatkan ketika dia makan. Dia sebenarnya zam-zam kan. Dia tukar jadi terung sebab dia toki terung. Ciri yang ketiga, keempat, hadis tu macam, hadis tu dia ada samajah, benda yang macam akal tengok macam akal kata lekeh sangat. Hadis dia tak lekeh. Orang baca hadis sahih biasanya kita akan rasa macam okey lah kan. Nampak hadis sahih, bila dengar hadis sahih tak ada macam ya ke? Macam lekeh kan? Selekeh. Hadis bukan selekeh. Hadis tak selekeh. Contoh, alaikum bil adas fa innahu mubarak yuraqqiqul qulub wa yudmi'ul uyun. Kamu kena makan parpu. Nabi kata parpu kan? Dal, kacang dal. Parpu lah kan? Kamu kena makan parpu kerana parpu itu diberkati, melembutkan jiwa, menjadi mata sentiasa menangis. Bangga loh mama kan. Yang makan dal banyak. Orang tanya Ibn Mubarak, hadis ni orang tanya Abdullah bin Mubarak, hadis ni okey ke tak? Dia kata tak. Tuhan kata dalam Quran Tuhan panggil adas ni dengan makanan yang hina. Yang aku pasti adas ni bukan mubarak, bukan diberkati, tapi dia syahwatul Yahud. Orang Yahudi suka. Sebab dalam Quran masa Allah Ta'ala bagi manna wa salwa, orang Yahudi tak nak. Orang Yahudi nak kacang dal. Tapi bukan makna kacang dal tak bagus. Esok semua pakat tak makan kacang dal payah. Bila kata diberkati tu makna ada kelebihan khusus. Ibn Mubarak kata tak ada. Yang ada dalam dalil dia syahwatul Yahud, orang Yahudi suka, itu je. Selekeh. Yang keempat, dia mengandungi mujazafah, kemelampauan. Amalan yang kecil, pahala berganda-ganda. Man qala la ilaha illallah khalaqallahu lahu min kulli kalimatin minha tayran minqaruhu min dhahab warishuhu min marjan lahu sab'una alfi lisan likulli lisanin sab'una alfi lughah yastaghfiruna Allah lah. Siapa yang sebut perkataan la ilaha illallah, Tuhan akan cipta bagi setiap kalimat daripada la ilaha illallah tu seekor burung. Paruhnya daripada emas, kepaknya daripada
marjan, batu karang, koral, yang mana dia ada 70,000 lidah. Setiap lidah boleh bercakap dengan 70,000 bahasa, dan setiap bahasa itu akan minta ampun kepada Allah untuk dia. Ini bila makcik-makcik, pakcik-pakcik dengar, dia kata hebat. Tapi kena bohong lah. Siapa tak kepit kuku dalam masa seminggu apa? Kan? Maka dosanya seperti orang yang bela sekandang babi. Memanglah kepit kuku ni benda bagus lah kan, fitrah. Nabi kata khamsun minal fitrah, antaranya qalmul adfar. Itu fitrah. Tapi seminggu tak potong kuku, dia terlupa, ataupun sengaja tak nak potong kan, biar dia panjang sikit lah. Nanti lepas masuk Zulhijjah ni tak nak potong lah, katakan sampai dia nak korban, baru dia nak potong. Sekandang babi punya dosa kan. Orang yang bela babi berkata, "Wih, hebat." Katakan. Sama standard dosa kita kan. Baik bela babi kata. Ada untung kan. Daripada simpang kuku. Dosa sama kita halang. Maka hadis palsu ni menyebabkan nampak mujazafah itu, nampak agama ni macam selekeh. Dia tak ada tawazun, dia tak ada keseimbangan. Kan agama ni dia seimbang. Kata Qardawi, agama ni dia ibarat macam jasad manusia. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada jantung. Yang mana akidah tu macam jantung. Tak ada jantung tak boleh hidup. Salat tu macam kepala. Tapi kuku takkan tak potong kuku jadi musibah besar pada jasad. Jadi hadis palsu ni menyebabkan agama tu tak seimbang. Nampak lekeh pada pandangan orang. Jadi Ibn Qayyim sebut lagi banyak ciri-ciri hadis palsu. Antaranya hadis yang menyebutkan tentang kehidupan Khidir. Nabi Khidir, kalau ada hadis yang kata masih hidup, semua palsu. Hadis yang bagi tahu tentang peristiwa akhir zaman dengan tarikh, pada tarikh sekian akan berlaku sekian, semua palsu. Semua palsu. Hadis yang membicarakan tentang salat raghaib, semua palsu. Salat raghaib bulan Rajab. Hadis yang kata salat khusus malam nisfu Sya'ban, semua palsu. Ni Ibn Qayyim sebut dalam Al-Manarul Munif. Hadis yang menceritakan tentang kelebihan Rajab secara khusus, sebut Rajab. Rajab ni bulan haram. Jadi bulan haram ni dia ada keistimewaan. Tapi hadis yang cerita bulan haram tu ada lah. Tapi bulan Rajab secara khusus tak ada yang sahih, tidak ada yang sahih. Itu kaedah-kaedah tuan-tuan untuk kita tahu hadis palsu. Satu lagi. Hadis yang bagi tahu satu orang boleh capai martabat Nabi, dapat pahala Nabi, palsu. Kan ada hadis kata, siapa salat duha beberapa rakaat dapat pahala 70 orang Nabi. Itu palsu lah. Itu palsu. Itu di antara tanda-tanda dan ciri-ciri hadis palsu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan pendedahan ini memberikan kita sedikit sikap berhati-hati bila mana kita nak menukilkan sesuatu daripada Nabi. Maka kita ada sifat bertanggungjawab, kerana kita sedang berinteraksi dengan wahyu. Berinteraksi dengan wahyu. Hari ini orang belajar hadis tak ramai. Orang belajar hadis tak ramai, minoriti. Sebab tu orang nampak macam kami ni geng bas sekolah yang jahat. Sebab minoriti. Tapi tuan-tuan, tanggungjawab kita nak buat, nak jaga ni besar. Kita berdepan dengan penjenayah agama yang kadang-kadang dia tak sedar dia buat jenayah. Kita tahu kadang-kadang niat dia baik, dia nak mengajar orang, tapi baca hadis palsu ni jenayah. Ibn Hajar Al-Haytami pernah keluar fatwa, mana-mana khatib yang membaca khutbah di atas mimbar yang membaca hadis palsu mesti dikenakan ta'zir. Ini bukan cerita main-main. Ulama dulu perang dah.
Kita berdepan dengan satu tanggungjawab yang besar. Orang tanya kepada Yahya Al-Qattan. Yahya Al-Qattan, dia kerah dengan orang-orang pemalsu hadis ni. Orang pernah tanya kat dia, dia akan cakap kazzab, yang ni kaki bohong, yang ni dajjal, yang ni, dia akan cakap. Orang tanya dia, hang tak takut ke satu hari nanti dia orang yang hang tuduh ni dakwa hang dekat hari kiamat? Tak takut? Dia kata, la ayyakunu khusama'i 'indallah fahuwa ahabbu ilayya min ayyakuna khasmi Rasulullah. Kalau mereka-mereka ni menjadi musuh aku di hadapan Allah, dakwa aku kerana aku sebut mereka pendusta, bagi tahu ke orang mereka berdusta, tu lebih aku suka daripada yang akan jadi musuh aku di hadapan Allah, Nabi. Fayaqul lima haddasta anni haditha kadhib. Nabi akan tanya aku, kenapa kau masih lagi membiarkan riwayat yang disandarkan kepada aku? Kau riwayat pula hadis bohong. Orang pernah tanya dekat Ibn Mubarak, orang pernah tanya dekat Syu'bah dan juga Thawri tentang seorang lelaki yang berdusta dalam hadis. Macam mana nak buat kat dia? Mereka kata, unsyur amrahu. Ataupun ada yang kata, bayyin amrahu linnas. Nyatakan statusnya pada masyarakat, biar masyarakat tahu dia sedang membaca hadis palsu, supaya orang berhati-hati dengan dia. Tamanya jangan duk kata dia bohong dululah. Tegur dulu, ustaz, hadis yang ustaz baca tu palsu. Kalau dia terima, okey. Kalau dia tak terima, kita bagi tahu yang dia baca tadi palsu. Minta betulkan. Tapi kalau dah hari-hari baca hadis palsu, setiap kali ceramah ada je hadis palsu yang dia baca, maka kita kena tahzir dia. Kita kena bagi amaran kepada umat daripada mendengar daripada dia. Kerana pemalsu hadis ni bukan hanya orang yang dia reka sendiri, lepas tu dia sebar dan disandar kat Nabi. Bukan itu aja. Orang yang banyak meriwayatkan hadis palsu daripada orang lain pun terkena label itu. Tengah buka kitab-kitab hadis palsu. Yarwil mawdu'at 'anil asbat. Ibn Hibban selalu sebut. Yarwil mawdu'at 'anil thiqat. Dia banyak meriwayatkan hadis palsu daripada perawi yang siqah. Dia banyak meriwayatkan hadis palsu daripada perawi-perawi yang kukuh ingatannya. Dia tu sendiri riwayat. Maka menjadi masalah pada riwayat dia. Ni kerja ulama hadis. Sebab itu ulama hadis menulis kitab-kitab hadis palsu, mengumpulkan hadis-hadis palsu, supaya nak bagi tahu orang, yang ni hadis palsu jangan duk amal, yang ni hadis palsu jangan duk sebar. Banyak kitab-kitab ulama dulu tulis, antaranya Ibn Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at, Ibn Iraq Al-Kinani dalam kitab dia Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah min Al-Ahadis Al-Syani'ah Al-Mawdu'ah. Al-Shawkani menulis Al-Fawaid Al-Mawjumu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah. Suyuti menulis Al-La'al Al-Masnu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah. Semua mereka mengumpulkan hadis-hadis palsu. Bukan nak suruh amal dah, nak bagi tahu ni hadis palsu, hampa jangan buat, jangan duk sebar. Ya, supaya kita terbebas daripada jenayah dalam agama ini. Jadi tuan-tuan, saya buka soal jawab kalau ada. Salam. Semayang tasbih ni, adakah dia dalam masuk hadis yang sahih? Kebiasaannya di sini, apabila ada puasa Syawal puasa 6, masuk hari yang ke-20 tu, boleh pakai semayang tasbih. Anak-anak kalian itu adakah dalam hadis? Okey. Hadis salat tasbih ini riwayatnya banyak, jalan dia banyak. Maka ulama hadis sebahagiannya mengatakan dengan jalan yang banyak ini dia menjadi hasan li ghairih, so boleh pakailah. Ada juga muhaddisin yang kata ia tidak sahih, dia dhaif. Maka yang kata dhaif itu hadis dia pada dia salat tasbih ni tak adalah. Pada saya ia dhaif, tidak sabit daripada Nabi. Tapi saya tidak mengingkari orang yang buat. Siapa yang buat tak apalah, kerana dia taklid kepada orang yang kata hadis itu hasan li ghairi. Tapi saya secara peribadi dhaif.
by saying that for all the reasons that you have just stated, it's best to reject. Okey, tentang anti hadis. Bila dia kata, ini cerita pasal hadis palsu ni menunjukkan hadis tu dah tak dipelihara. Patut kita pakai Quran je. Kalau nak kata kerana ada hadis palsu tak boleh pakai hadis secara keseluruhan, orang reka ayat Quran pun ada. Tapi ulama tolak lah. Kan ada dulu orang buat surah Muslimun kan. Dan sebelum tu zaman Nabi pun ada. Siapa tu? Musailimah Al-Kazzab. Orang panggil Musailimah Al-Kazzab juga reka ayat Quran. Kau nak kata ada rekaan terus tolak semua, Quran pun kena tolak juga. Dah. Bila ada orang kata hadis palsu, menunjukkan hadis tu dipelihara. Adalah kawalan. Kau tak macam mana kita nak tahu yang tu palsu, yang tu tak palsu? Kita kena faham dengan cara tu. Bila ada hadis palsu, menunjukkan ada kawalan. Kalau tak ada kawalan, semua bakal kata hadis belaka. Betul? Kita ada kawalan hari ni. Apa dia? Barang yang ori dengan cetak rompak. Sebab ada kawalan. Dengan meletakkan chop KDN, menunjukkan ia asli. Begitu juga hadis sahih. Adalah chop. Ulama hadis kata ia sahih. Yang selain pada tu, ada yang dhaif, ada yang palsu. Menunjukkan kawalan tu ada. Okey? Ada soalan ni? Tak apa, tak ada masalah. Kita nak tanya ni bab-bab anak-anak muda ni nak kahwin dalam masa musim ni lah. Lepas tu dah angkat nikah, dia baca taklid. Adakah di zaman Rasulullah pada sahabat-sahabat pada tabi'in dia baca taklid? Tak ada. Tidak ada taklid. Tapi yang sekarang ni kalau kita tak mau baca, apa hukum, apa mereka nanti kata kepada kita? Tak dapat surat. Surat nikah tak dapat. Dia kata surat nikah tak dapat. Dia dibuat di atas dasar maslahah. Sebab nak jaga hak orang perempuan. Saya pun tak pasti lah. Sebab kalau nak jaga maslahah orang perempuan, sepatutnya dia buat fasah lah. Dah kalau orang perempuan tu dizalimi, buat fasah lah. Tapi mungkin dia kata prosedur nak buat fasah ni susah. Jadi dia paksa kita buat ta'liq. Maka saya tak tahulah, sebab saya tak mendalami undang-undang tu ataupun alasan yang dibuat tu. Tapi sebenarnya orang yang dipaksa tu nampak dipaksa kan. Tapi sebenarnya tak paksa sangat lah. Sebab dia paksa ni dia mesti muljik. Dia mesti mengganggu apa, nyawa apa semua ni. Jadi nampak ada unsur paksaan sikit lah kan. Tapi sebenarnya dia macam paksa rela lah. Lepas paksa kita rela lah kan. Kerana nak dapat surat nikah, kalau tak Kalau tak buat tak dapat kan. Nampak macam ada paksa jugalah. Tapi orang yang buat undang-undang tu kena jawab. Saya tak terlibat, jadi saya tak boleh jawab. Macam tingkat kita ni, kita alhamdulillah kita dah sebarkan seperti kempen-kempen mengubah hadis. Bagaimana dengan tingkat profesional, tingkat pasal apa sistem atau metod atau pada bulan Mei dulu, Kementerian Dalam Negeri ada panggil ilmuwan-ilmuwan hadis yang mengajar di universiti. Dan saya antara yang terlibat. Yang mana Datuk Seri Zahid Hamidi, yang merupakan Menteri Dalam Negeri, dia berjumpa dengan semua pensyarah-pensyarah universiti yang ada dalam universiti untuk dia wujudkan lajnah tashih hadis. Maknanya jawatan kuasa kawalan hadis. Yang mana kita nak kawal hadis ni bukan hanya dengan ceramah ustaz-ustaz, juga perlu kawal penulisan. Yang mana buku-buku motivasi kan. Kadang-kadang ada hadis-hadis yang palsu. Maka akan diwujudkan jawatan kuasa itu, yang mana jawatan kuasa itu akan bertanggungjawab untuk mengawal terbitan-terbitan supaya tidak ada hadis palsu yang tersebar dalam majalah ataupun buku-buku yang dikawal oleh KDN. Ini satu usaha yang baik. Jadi tuan-tuan, kita doakan supaya usaha ini berjalan dengan baiklah dan berjaya. Dan supaya orang yang dilantik dalam
Jawatankuasa itu memang betul-betul ada kemampuan untuk menilai hadis. Ada orang dia rasa macam menilai hadis ni satu benda yang orang Melayu tak boleh buat. Sebenarnya tuan-tuan, rugilah kita ada kepakaran, kita tak guna. Bukan orang Melayu ni yang mana dah ada PhD dalam hadis. Kita tak katalah bila ada PhD tu alim tahap gaban, tak adalah. Cuma dia ada kemampuan lah, dia dah melalui sistem universiti yang begitu rumit, tiba-tiba dia lulus. Yang mana yang baca tesis dia tu master dia, PhD dia, orang yang ada kepakaran. So dia dah melalui sistem itu. Dia dah ambil subjek-subjek yang asas, yang membolehkan dia untuk faham kitab-kitab hadis. Kita bagilah kat dia. Yang duduk dalam majlis fatwa kan, yang duduk dalam majlis fatwa bukan Arab pun, Melayu juga, tapi kita bagi dia duduk dalam majlis fatwa kerana kita rasa dia ada kemampuan kan. Kenapa tidak hadis? Hadis pun adalah orang yang bidang dia. Kita bagilah. Apa yang kita nak takut sangat? Tak yakin dengan orang kita ni pasal apa? Kan? Bagi. Tak ada masalah. Kita tengok. Lepas ni kalau ada masalah, kita komen lah. Kerja kita memang komen. Yang nak menghidupkan sunnah ni, tempat yang paling sesuai di masjid-masjid. Tapi masjid-masjid kalau kita sebut sunnah, dia kata kita Wahabi. Dan sepatutnya yang paling mudah lah kan, kita siapa yang datang awal duduk di sau depan. Jawatan kuasa masjid tu sepatutnya bagi tahu ini sunnah Rasulullah. Siapa yang datang awal ke masjid duduk di depan. Pengalaman saya lah di Bangor, North Wales, jemaah masjid situ dia bagi tahu dengan ni, ini sunnah mesti depan. Jadi sah yang pertama tu mesti penuh dulu. Itu cara nak menghidupkan. Kalau kita di sini ni susah sikit lah. Sunnah ni sebut sunnah ya Wahabi ya. Dan di masjid-masjid memang pantang disebut sunnah ni. Iyalah. Macam mana nak ni? Dia yang pertama tuan-tuan ambil peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ni semua orang terlibat dalam nak menjayakan misi hijrah. Baik Asma' terlibat, Abu Bakar terlibat, Abdullah bin Abu Bakar pun terlibat, Abdullah bin Uraiqid pun terlibat, Amir bin Fuhairah terlibat. Nak menjayakan satu misi, membangunkan Islam ni, semua orang kena bekerjasama. Dia tak boleh buat seorang-seorang Lone Ranger, tak boleh. Jadi kita kena, yang masuk dalam politik pun ada, masuk dalam AJK surau pun ada, masuk dalam AJK masjid pun ada. Ada satu surau, sahabat saya, dia baru pindah situ. Jadi surau tu panggil dia. Jadi AJK dia pergi ya. Jadi AJK. Tapi itu saya nak sebutlah kawan-kawan kita ni kan, jangan cepat sangat. Nabi masa dia mula dakwah terang-terangan pun dia test power dulu. Orang percaya cakap dia, baru dia cakap. Jadi dia duduk, dia tak cakap benda yang sensitif dulu, dia bagi cadangan yang bagus-bagus, yang tak kontroversi lah. Lama dia jadi AJK, dia tak puas hati dengan beberapa penceramah yang ada kat situ. Tapi penceramah yang tak okey lama-lama tarik diri, tinggi satu orang yang penceramah. Dia kutuk orang, dia maki orang, lembu lah, beruk lah, kambing. Jadi ada satu orang AJK, dia kata, saya tengok ceramah ustaz ni kasar. Masa tu dia kata, ini ada ruang aku nak masuk. Bila kita nak nyatakan pandangan, kita kena tunggu masa yang sesuai kan. Jadi dia kata, saya nak cakap lama dah. Saya tengok ceramah ustaz ni, saya tak tahu, dia kata, nak kata ceramah agama kata ataupun ceramah zoologi. Sebab semua nama binatang disebut kan? Tidak ada nama binatang yang dekat zoo yang glamour-glamour melainkan disebut. Jadi saya keliru, ni ceramah agama ke ceramah zoo? Dan lama-lama AJK buat keputusan, kalau ustaz ni datang ceramah, AJK jangan duduk dalam. Semua setuju. Jadi ustaz ni datang ceramah, AJK semua pakat bangun, keluar. Tapi dia tak halang ustaz tu. Ustaz tu tengok tak ada orang, 2-3 orang ceramah, 2-3 orang, 2-3 bulan dia tak tahan.
Mungkin bulan pertama kata dia, ini biasa lagi. Bulan kedua datang tengok 2-3 orang. Bulan ketiga datang 2-3 orang. Ini tak larat ni. Something wrong lah, dia tarik diri. Jadi kita yang nak amal sunnah ni, jangan sendirilah. Maknanya, jangan duduk sama-sama kita je. Tuan-tuan pergi campur dengan orang. Yang ada kekuatan tu pergi campur dengan orang. Jadi AJK masjid. Aim jadi pengurusi. Yang kami yang dekat universiti ni, aim jadi mufti. Kita kena buat style macam tu lah. Baru ada kekuatan. Berkawan dengan orang. Kadang-kadang orang yang besar-besar ni, dia tak ada maklumat. Yang bagi nasihat kat dia tu semua nasihat bagi rebah dia kan. Jadi kita baik dengan orang-orang yang ada kuasa ni, kita bagi baik. Bukan baik tu untuk kepentingan diri dah, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan hadis, untuk kepentingan sunnah. Kita tak boleh lari. Kita tak boleh kata saya tak suka dengan menteri ni, jadi saya tak mau join. Bagilah bagi nasihat kat dia. Macam mana pun dia ada kuasa, kita bagi nasihat lah kat dia. Lepas tu kita nak pangkah apa, suka hati kita lah. Zaman tu, zaman nak pangkah ni, zaman tengah dia ada kuasa, kita pergilah bagi nasihat. Tak ada masalah, boleh kerjasama. Muhammad bin Ishaq seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sirah. Ada beberapa pandangan, 2 pandangan yang masyhur tentang Ibn Ishaq ni. Dia ni, kalau ikut Imam Malik, dia ni dajjal lah, pemalsu hadis. Begitu juga dengan Hisham bin Urwah. Tapi majoriti ulama kata dia ni okey. Imam Ahmad dia kata okey. Bukhari pun banyak menukilkan riwayat-riwayat Ibn Ishaq dalam sahihnya, tetapi secara ta'liq, tak bawa sanad lah. Tapi Bukhari pakailah pandangan Ibn Ishaq ni, terutama dalam sirah. Jadi kita katakan majoriti ulama pakai dia. Dan Ibn Hajar pun kata dia saduq mudallis. Dia ni riwayat dia hasan. Riwayat dia hasan. Kecuali yang mana bercanggah dengan Sahih Bukhari tu, kita kena tengok balik. Kena nilai balik. Ada riwayat yang mana ahli sejarah riwayat bercanggah dengan Sahih Muslim, ada. Tapi ulama tak pakai Sahih Muslim, ulama pakai yang sejarah kan? Ada. Ada yang pakai Muslim punya, ada Bukhari punya, tolak. Ahli sejarah punya ada. Contoh macam Ibn Ishaq pernah riwayat satu hadis, dia kata ada orang munafik nak bunuh Nabi. Nabi balik daripada perang Tabuk, tak silap perang Tabuk. Nabi lalu di lereng bukit. Orang munafik pakai berpakaian tutup kepala nak tolak Nabi daripada atas bukit ke bawah. Jadi Huzaifah nampak. Huzaifah halang dan munafik tu lari, masuk ke dalam rombongan orang-orang yang bersama perang tu, buka balik. Jadi Huzaifah tak kenal siapa. Nabi kata, esok kau datang jumpa aku. Engkau dengan Ammar datang jumpa aku. Nabi bagi tahu nama-nama orang munafik tu kepada Huzaifah dan Ammar. Ini riwayat Ibn Ishaq. Tapi riwayat Ibn Ishaq dikritik oleh ulama-ulama hadis yang datang kemudian, macam Ibn Qayyim dikritik sebab dia kata riwayat ni bercanggah dengan riwayat-riwayat hadis yang sahih, yang mana yang tahu nama orang munafik ni hanya Huzaifah, Ammar tak ada. Maka sebutan nama Ammar tu tersilap, Ibn Ishaq tersilap. Ada riwayat yang kadang-kadang ulama pakai Ibn Ishaq, tolak Bukhari Muslim, ada juga. Macam riwayat Nabi kahwin dengan Ummu Habibah, ada dalam Muslim, ada dalam Sahih Muslim. Abu Sufyan datang jumpa Nabi. Abu Sufyan kata, orang Islam tak mau cakap dengan aku, tak mau duduk dengan aku. Kan Abu Sufyan masuk Islam lewat kan? Ya Rasulullah, tolong bagi 3 benda untuk tolong terima 3 benda permintaan aku. Nabi kata apa? Aku ada anak perempuan yang paling cantik, Ummu Habibah, uzawwijukaha, aku bagi engkau kahwin dengan dia. Nabi kata na'am, okey. Yang kedua, Muawiyah, engkau jadikan dia penulis wahyu. Nabi kata okey. Yang ketiga, engkau jadikan aku ketua dalam mana-mana serangan ambush yang kau nak buat, jadikan aku ketua. Hadis ni kan, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim kritik. Sebab dia kata Abu Sufyan masuk Islam lepas pembukaan kota Mekah.
Nabi kahwin dengan Ummu Habibah secara sepakat ulama sejarah dekat Habasyah. Najasyi bayar mahar. Maka riwayat ni bercanggah dengan fakta sejarah. Maka dia kata riwayat ni lafaz tu bermasalah. Dikritik walaupun dia dalam Sahih Muslim. Tapi yang nak buat nak kritik Sahih Muslim, Sahih Bukhari ni bukan kita lah, ulama-ulama hadis lah. Ibn Hazim antara yang kritik. Kritikan terhadap Sahih Bukhari dan Muslim ni ada, memang ada. Cuma kita sebagai penuntut, kita baca lah. Jangan duk kata yang ni semua pakat masalah ni semua kafir belaka ni Sahih Bukhari, lawan Sahih Bukhari. Tak. Kerana ya, kita kajian kan. Ummu Aisyah, hari ni orang duk heboh pasal Ummu Aisyah 6 ke 16 kan? Ada yang kata 16, kan Dahlawi kata 16. Tapi saya tengok dalam banyak-banyak riwayat yang dia kritik, satu riwayat Bukhari yang dia kritik tu dia kata sebab daripada Hisham kan. Tapi riwayat yang kata 6 tahun tu bukan hanya daripada Hisham saja. Bukan daripada Hisham bin Urwah saja, daripada Aswad pun ada. Yang itu dia tak kritik, yang mana itu sahih. Kalau dia dapat kritik yang tu clear. Tapi riwayat tu menunjukkan 6 tahun tu okey. Maknanya masih sahih lagi dan dia tidak ada jawapan terhadap riwayat tu. Tapi kalau orang percaya Nabi kahwin dengan Aisyah umur 16 tahun, yang ni percaya 16 tahun, yang ni percaya 6 tahun, masalah pada akidah dia? Tak ada masalah apa. Masalah sejarah sejarah je tuan-tuan. Ada soalan lain? Kita berhenti 9.30. Syaz dengan ziyadatus siqah. Syaz dengan ziyadatus siqah ni dia macam ni. Ziyadatus siqah satu fenomena, satu masalah yang mana seorang siqah menambah satu lafaz dalam hadis. Tambahan orang siqah. Tambahan ini boleh jadi tambahan itu tambahan tersilap, boleh jadi tambahan itu tambahan yang mahfuz, yang okey. Cuma orang lain tak tambah, dia seorang tambah. Kan? Macam ada riwayat innamal a'malu binniyat tu, ada riwayat yang perawi siqah tambah alal mimbar, atas mimbar. Umar baca hadis tu atas mimbar. Riwayat lain tak sebut. Dia dikira ziyadah siqah yang okey, yang mahfuzah. Ada riwayat siqah yang dikira sebagai mungkar, yang mana silap pergi tambah, yang tu syaz. Macam mana nak menentukan dia ziyadah siqah itu okey ke tak okey? Dengan kita melihat kepada perawi yang menambah itu. Kalau dia tu okey, dia macam ni tuan-tuan. Belajar hadis ni dia ijtihad. Nak hukum hadis ni dia ijtihad. Contohnya anak murid Zuhri. Anak murid Zuhri ni ulama hadis besar. Dia ada anak murid kanan dia. Siapa anak murid kanan Zuhri? Ustaz jangan tanyalah anak murid kanan. Zuhri tu pun kami tak kenal. Zuhri ni ulama besar lah, ulama hadis. Dialah yang mengumpulkan hadis dengan arahan Umar bin Abdul Aziz. Dia kumpulkan semua, letak dalam kitab. Zuhri ni dia ulama hadis besar, yang dia ni ada anak murid. Anak murid dia, anak murid kanan dia. Anak murid kanan lah, maknanya macam kita lah kan, adalah syekh-syekh besar yang menjadi anak murid kanan. Siapa orang besar di Malaysia? Contoh Dr. Asri, dia ada anak murid kanan dia. Kita nak tahu pandangan dia, tanya anak murid kanan dia lah. Macam tu lah kita nak tahu riwayat dia, tanya anak murid kanan dia yang sentiasa ada dengan dia. Albani dia ada anak murid kanan dia. Zuhri ni dia ada anak murid kanan. Siapa anak murid kanan Zuhri? Imam Malik bin Anas. Siapa lagi? Shu'aib, Uqail, Ma'mar. Ini anak murid kanan ni. Tapi dalam anak murid kanan ni ada anak murid yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa je, macam Ibn Ishaq. Dia tak berapa rapat. Kalau dia rapat pun ingatan tak apa kuat. Macam Ishaq Ibn Abi Farwah, tak apa okey. Dia ambil daripada Zuhri tapi dia tak, bukan melazimi guru tu.
Jadi kalau yang menambah itu Ishaq bin Abi Farwah, yang anak murid kanan tak tambah, dia seorang bagi tambah, problem. Kalau yang tambah tu Imam Malik, okey, kita terima. Nampak? Contoh macam Ishaq As-Sabi'i, dia kan riwayat satu hadis, Nabi la nikaha illa biwali, tidak ada nikah melainkan dengan wali. Yang riwayat daripada dia adalah Syu'bah dengan Sauri. Dua-dua ni anak murid kanan, yang mana dia riwayat tanpa sebut nama sahabat. Daripada tabi'in terus riwayat kat Nabi. Maka riwayat ni jadi dhaif lah, sebab dia mursal. Ada seorang perawi, Yunus ke Israel, Yunus cucu dia. Yunus seorang dia riwayat, dia pergi tambah ziyadah thiqah, dia tambah dalam sanad, dia pergi tambah nama sahabat. Maka riwayat tu jadi mausul, sanad dia bersambung. Tanya Daraqutni kata yang sahihnya yang Syu'bah dengan Sauri lah, maka riwayat tu dhaif lah, sebab dia mursal. Kerana dua-dua tu anak murid kanan dan dia kukuh. Tanya Bukhari, Tirmizi tanya Bukhari kata tiga-tiga okey, yang tambah tu okey sebab dia cucu. Cucu kan dengan tok dia melazimi. Yang mana Ishaq As-Sabi'i baca hadis ni, Abu Ishaq As-Sabi'i baca hadis ni 2 kali. Sekali sanad terputus, sekali sanad bersambung. Cucu dengar yang bersambung, 2 orang tadi tak dengar. Dia dengar yang tak bersambung. Sebab perawi ni kadang-kadang bila dia baca sanad, dia rasa macam malas nak baca bagi habis. Hampa dah tahu dah hadis ni. Itu yang menjadi cara macam mana kita nak menentukan riwayat tu, ziyadatus thiqah tu okey ke ataupun tak okey. Okey, boleh? Ramai minta komen sikit. Dia pakai kempen hadis dhaif bukan palsu. Hadis dhaif bukan palsu ni, pertama sekali, hadis dhaif, hadis palsu ni dalam kategori hadis sahih ke tak? Hadis dhaif senarai hadis palsu lah. Hadis palsu kategori salah satu daripada kategori hadis dhaif lah. Cuma dhaif dia tu dhaif yang terlampau teruk. Tuan-tuan buka ulum hadis, buka Nukhbatul Fikar, Ibn Hajar kata hadis dhaif yang paling teruk hadis maudhu'. Maka hadis palsu dalam senarai hadis dhaif, cuma dia paling teruk. Lepas hadis palsu kurang teruk, matruk. Lepas tu datang ma'lul, lepas tu datang mungkar, lepas tu datang syaz, lepas tu baru hadis dhaif yang ringan ni. Jadi kempen tu macam keliru sikit lah. Cuma patut jadi kempen, jangan palsukan yang tak palsu. Tu okey. Ada soalan ni? Dia begini, kita tengok bab. Kalau bab sirah ataupun bab sirah lah yang ada kaitan dengan sejarah, yang tak ada kaitan dengan hukum hakam, yang mana hadis dhaif ringan ni boleh pakai. Selagi mana dia tak ada kaitan dengan akidah dan hukum, boleh pakai. Kalau bab hukum hakam, hadis dhaif ni tidak boleh dijadikan hujah. Tuan-tuan tahu tak boleh jadi hujah macam mana? Apa maksud tak boleh jadi hujah? Tak boleh jadi hujah ni mana tak boleh gunakan hadis tu, tak boleh tarik hukum baru. Ada orang dia kata hadis dhaif tak boleh buat hujah, tapi boleh buat amal. Dia tak faham. Dia ingat hadis dhaif ni kita tak boleh ambil berhujah dengan orang, pergi berdebat. Kan tu, hadis tak boleh buat hujah tu mana tak boleh guna hadis tu untuk jadi sandaran hukum. Tarik hukum baru daripada hadis tu tak boleh. Cuma boleh untuk fardhu amal yang mana hukum tu dah ada. Kita ambil hadis dhaif tu cerita kelebihan je. Jadi cara macam mana? Kena belajar dengan orang yang ada kemampuan dalam bidang hadis. Tak ada shortcut. Yang mana guru-guru, tuan-tuan tengok ahli-ahli ilmu, ilmuwan-ilmuwan yang ada kemampuan dalam bidang hadis, tuan-tuan ikut. Imam Syafi'i kata apa? Alaikum bi ashabil hadis
fa innahum aktsarun nasi sawaba. Kamu kena ikut ahli hadis kerana mereka lah yang paling ramai dengan kebenaran. Yang ni disebut oleh Imam Syafi'i. Tak ramai ustaz yang ada. Itulah tuan-tuan kena cari anak-anak tuan-tuan yang pandai-pandai pergi belajar hadis. Yang mana yang bijak-bijak ada potensi pergi belajar hadis. Kalau tidak tuan-tuan, kita menghadapi satu zaman nanti di mana ustaz-ustaz semua yang tak boleh belajar lain baru boleh jadi ustaz. Nak masuk medik tak boleh, ekonomi tak boleh, engineering tak boleh, lah kali jadi ustaz. Masuk universiti dalam negara pun tak boleh, pergi luar negara. Kelas tak wajib, pergi sana ponting, pergi sana tidur, pergi sana pergi belajar dengan Melayu juga, balik-balik mengekalkan apa yang ada. Kita tak mau. Kita mau orang yang pergi tu pergi memang sungguh-sungguh belajar, memperbetulkan kesilapan masyarakat, bukan maintain the status quo, bukan hanya mengekalkan dengan apa yang ada. Kalau islah tak berlaku. Kita masalah kita ni, kita bukan bertarung dengan orang awam, kita bertarung dengan ustaz juga. Ustaz juga yang marah ni. Orang awam dia tak berani lawan ustaz. Gila kau nak lawan ustaz, dia kata. Kena panah kilat baru tu. Betul tak? Orang awam dia takut. Ada ustaz belakang dia. Yang berjaya tuan-tuan, Wahabi tu. Tuan-tuan, perkataan Wahabi ni, kalau Pak Cik, Pak Mat tak bercampur dengan ustaz, dia tahu perkataan Wahabi tu. Yang import mari perkataan tu apa? Ustaz lah. Ustaz lah. Jadi kita berdepan dengan ustaz, yang mana ustaz ni kadang-kadang dia tak faham perbahasan, dia tak pernah dengar, maka dia rasa tak ada. Kan? Jadi kita nak supaya orang yang belajar agama ni orang yang ada kemampuan menyemak, menyelidik, boleh baca, boleh berubah mengikut suasana keilmuan yang ada. Orang tanya saya dulu, semalam kawan saya tanya satu hukum kat saya. Saya kata macam ni. Dia kata, sebelum pergi PhD dulu lain kau jawab. Orang awam dia ingat. Tak apalah, yang tu dulu punya ijtihad, qaul qadim, sekarang qaul jadid. Kita belajar kan, kita dapat benda baru, so kita tukar. Bukan tak ada prinsip, menunjukkan kita sedia untuk berubah. Ada orang dia kata yang tak ada prinsip ni. Bukan tak ada prinsip, kita sentiasa mengikut benda yang kita rasa betul. Okey, jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Terima kasih banyak tuan-tuan atas kehadiran. Terima kasih banyak atas jemputan. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.